Penjelajahan samudera yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropah telah bermula sejak dari abad ke-15 lagi. Sepanyol dan Portugis merupakan perintis penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa Eropah ke seluruh pelosok dunia bagi mencari tempat-tempat baru yang kemudiannya menjadi titik tolak permulaan era kolonisme dan imperialisme. Selain daripada membawa misi utama penjelajahan tersebut, iaitu gold, glory and gospel, kedatangan bangsa-bangsa Eropah ke Nusantara disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah kejatuhan Empayar Byzantine di Konstantinopel kepada Empayar Ottomaniyah di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Peristiwa ini juga telah memberikan impak yang sangat besar kepada laluan perdagangan dunia, kerana laluan-laluan perdagangan utama, terutamanya laluan di Laut Merah, telah dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam dan menyebabkan kelompok Kristian tidak dapat berdagang seperti sebelumnya. Kesan daripada sekatan ekonomi tersebut juga telah mengakibatkan kenaikan harga rempah di seluruh Eropah. Didorong oleh motif ekonomi untuk mencari wilayah perdagangan rempah yang baru serta semangat reconquista atau semangat untuk menakluki semula tanah jajahan yang telah ditakluki oleh kerajaan Islam yang muncul selepas Perang Salib, maka dua kuasa besar Katolik iaitu Sepanyol dan Portugal di bawah pimpinan Paus Alexander VI telah melaksanakan pengusiran secara besar-besaran bangsa Moor dari semenanjung Iberia serta memeteraikan perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Melalui perjanjian ini, dunia dibahagikan kepada dua hemisfera yang masing-masing diperuntukkan kepada dua kuasa besar Katolik iaitu Sepanyol dan Portugal yang mempunyai garisan lintang sempadan dari Cape Verde di Afrika sehingga ke Kepulauan Maluku di Nusantara. Perjanjian ini membolehkan kedua-dua kuasa besar Eropah itu untuk menaluki mana-mana tanah baru yang mereka terokai kecuali tanah yang diperintah oleh kerajaan Kristian. Di dalam perjanjian ini, pihak Sepanyol telah mendapat benua Amerika sedangkan Portugal mendapat benua Afrika dan India. Sehingga akhirnya, kedua-dua kuasa besar ini akan bertemu di wilayah Nusantara atau dengan lebih tepat lagi Kepulauan Maluku. Namun, kedatangan Portugal ke Melaka pada tahun 1511 dan Maluku pada tahun 1512 telah menimbulkan konflik baru di antara kedua-dua kuasa besar tersebut. Sehinggalah kemunculan perjanjian Saragossa yang telah membawa kepada pembentukan sepadan yang baru dan mengakibatkan Sepanyol telah meninggalkan Nusantara dan menuju ke Filipina. Kejatuhan Kota Melaka pada tahun 1511 di tangan Portugis telah memberikan tanggapan kepada pemerintahan Raja-Raja Melayu di Nusantara bahawa kuasa-kuasa besar dari Eropah telah mula mengintai peluang untuk melebarkan sayap dan kuasa mereka di Nusantara. Hal ini juga turut menimbulkan perasaan bimbang dan gusar kepada kerajaan Islam Brunei yang pada ketika itu di bawah pemerintahan Sultan Abdul Qahar yang sebelum ini telah mengambil alih tampuk pemerintahan selepas kemangkatan Sultan Bukiyah. Kebimbangan Sultan Abdul Qahar dan pengganti baginda iaitu putranya Sultan Saiful Rijal telah menjadi kenyataan apabila Filipina diduduki oleh Sepanyol pada tahun 1571. Hubungan kedua-dua kerajaan tersebut menjadi lebih tegang berikutan hasrat kerajaan Sepanyol yang mahu menyebarkan agama Kristian di wilayah-wilayah yang berada di bawah kuasa pemerintahan kerajaan Brunei di Filipina pada ketika itu. Kemuncak kepada konflik tersebut ialah serangan mengejut oleh pihak Sepanyol ke atas ibu kota Brunei iaitu Kota Batu dari April 1578 sehingga Jun 1578. Zaman kegemilangan Brunei berterusan setelah kemangkatan Sultan Bokiyah pada tahun 1524 yang dianggap sebagai bapa kemakmuran Kesultanan Brunei. Tampuk pemerintahnya telah digantikan oleh Sultan Abdul Qahar yang juga telah berjaya meluaskan kawasan jajahan takluk Brunei sehingga ke seluruh pelosok Pulau Borneo, Palawan, Sulu, Balayan, Mindoro, Bombon, Balambangan, Bangi, Mantanai dan Luzon. Apabila pesatnya pembangunan dan perdagangan di Brunei, maka ramai para pedagang Brunei yang berdagang keluar sambil menyebarkan agama Islam sehingga ke Kepulauan Filipina. Dan pada ketika itu, Brunei juga dikenali sebagai pusat penyebaran agama Islam yang terkenal di sebelah timur laut China Selatan. Pada peringkat awal kedatangan Sepanyol lagi, Brunei telah dilihat sebagai sebuah kerajaan Islam yang amat besar dan kuat. Oleh itu, ketika Ferdinand Magellan mula-mula sampai di Brunei, mereka tidak berani untuk berbuat apa-apa. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Pulau Luzon untuk bertapak. Kedatangan Sepanyol ke Nusantara sebenarnya lebih tertumpu kepada misi keagamaan untuk menyebarkan agama Kristian di samping menguasai ekonomi di rantau ini. Ini dapat dilihat dengan pelibatan gereja Katolik yang memainkan peranan yang penting di dalam ekspedisi mereka. Di dalam usaha mereka untuk menyebarkan ajaran Kristian ini,
mereka telah melihat Brunei sebagai salah satu batu penghalang yang amat besar sekali. Hal ini adalah disebabkan oleh Brunei merupakan sebuah kerajaan Islam yang kuat, serta agama Islam juga bersifat agama dakwah seperti Kristian yang cuba disebarkan oleh pihak Sepanyol. Dan mereka berpendapat bahawa Islam adalah sama seperti bara yang merebak dan berbahaya serta perlu dihapuskan dengan segera. Selain daripada bermatlamat untuk menyebarkan ajaran Kristian, mereka juga turut mengembangkan pengaruh dan prestij Raja Sepanyol. Tambahan lagi, melalui isi kandungan surat yang telah diutuskan kepada Sultan, maka dapat dilihat bahawa Sepanyol dengan sombong mengatakan bahawa rakyat Brunei adalah barbarik dan perlu ditamadunkan dengan cara barat. Mungkin ada di antara kita yang masih tidak lagi mengetahui titik tolak kepada konflik di antara Sepanyol dan Brunei berpunca daripada sepucuk surat yang telah ditulis oleh Dr. Francisco de Sande kepada Sultan Saiful Rijal. Antara isi kandungan surat tersebut ialah ia mendesak Sultan Saiful Rijal supaya tidak menghantar pendakwah-pendakwah Islam ke Kepulauan Filipina dan Borneo, sebaliknya membenarkan padri Katolik untuk masuk dan menyebarkan agama Kristian di Brunei. Kandungan surat tersebut juga turut menghina Islam dengan mengatakan bahawa agama Islam merupakan agama yang sesat dan jahat dan agama Kristian adalah agama yang sebenarnya. Setelah membaca kandungan surat yang angkuh dan biadab tersebut, Sultan Saiful Rijal berasa amat marah dan terhina lalu mengoyak-ngoyakkan surat tersebut. Dan bagi Sultan Saiful Rijal, penghinaan pihak Sepanyol terhadap agama Islam adalah sesuatu yang amat angkuh serta biadab. Tindakan biadab dan jahat pihak Sepanyol sebelumnya yang menyerang kaum muslimin di Filipina seperti di Luzon, Sulu dan Cebu merupakan satu ancaman dan penghinaan kepada kedaulatan Brunei. Hal ini disebabkan oleh keluarga diraja Sulu dan Luzon adalah bersaudara dengan Kesultanan Brunei. Sejarah serangan Sepanyol ke atas wilayah kerajaan-kerajaan Islam tersebut bermula pada tahun 1564 apabila angkatan armada Sepanyol yang telah diketuai oleh Miguel Lopez de Legazpi telah berlayar di pulau-pulau di Filipina melalui Lautan Pasifik dan tiba di Cebu pada 13 Februari 1965. Pada mulanya, mereka tidak dapat mendarat kerana mendapat tentangan yang hebat daripada pahlawan Islam di Cebu. Kemudian, mereka meneruskan perjalanan ke Mindanao dan mendapat tentangan daripada pahlawan Islam di sana pula. Di dalam keadaan terdesak, pada 27 April 1965, mereka telah berpatah balik ke Cebu dan menyerang Cebu semula. Dan pada kali ini, Cebu telah berjaya ditundukkan dan kemudian pihak Sepanyol terus bergerak dan mara ke Luzon. Dalam tahun 1570, De Legazpi telah cuba menduduki Manila yang telah diperintah oleh Sultan Sulaiman yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sultan Brunei. Namun cubaan tersebut telah menemui kegagalan. Setahun selepas itu, pada tahun 1571, pihak Sepanyol telah kembali menyerang Manila. Pihak Sepanyol telah mendapat tentangan yang amat hebat daripada Raja Sulaiman dan pahlawan-pahlawan Islam Baginda. Namun, Baginda telah syahid di dalam pertempuran yang berlaku pada 3 Jun 1571. Pada tarikh tersebut, De Legazpi telah berjaya menduduki Manila dan mengisytiharkan bahawa Manila sebagai pusat pemerintahan Sepanyol di timur. Keturunan Raja Sulaiman telah beberapa kali cuba menawan kembali Manila tetapi tidak berjaya. Dan bertitik tolak dari situ, maka satu persatu wilayah Islam di Filipina telah berjaya dihapuskan dan dilenyapkan. Pada Mac 1578, Dr. Francisco de Sande telah bertolak dari Manila ke Brunei bersama dengan armada 40 buah kapal perang yang telah diketuai oleh kapal bernama Santiago. Setelah sampai ke perairan Brunei, pihak Sepanyol telah mengutuskan surat kepada Sultan Saiful Rijal dengan meminta Baginda untuk menerima padri Kristian. Namun, Baginda telah berkeras dan dengan tegas tidak mahu menurut kehendak Sepanyol serta tidak mahu mengalah kepada musuh Islam yang nyata tersebut. Alhasil, pada tanggal 14 April 1578, De Sande telah melanggar Brunei dan serta-merta armada laut Sepanyol membedil secara bertalu-talu kapal Brunei. Askar-askar Brunei yang di dalam keadaan tidak bersedia pada ketika itu tidak dapat berbuat apa-apa apabila armada mereka hangus terbakar. Tentera Sepanyol kemudiannya mendarat di Brunei dan terus menyerang kampung air. Akhirnya, Istana Sultan Brunei telah dapat ditawan dan semua harta benda Sultan serta penduduk telah dijarah dan dirompak oleh tentera-tentera Sepanyol. Namun, Sultan dan para pengikutnya telah berjaya melarikan diri ke Jurudong dan kemudiannya berpindah ke Pulau Raja. Terdapat sumber mengatakan bahawa faktor kemenangan pihak Sepanyol disebabkan oleh beberapa faktor iaitu kekacauan dan konflik dalaman yang berlaku ketika serangan pihak Sepanyol.
dan pembelotan dua orang pembesar Brunei iaitu Pangeran Sri Lela dan Pangeran Sri Ratna. Kekacauan dan konflik dalaman yang berlaku di antara Sultan Saipul Rijal, Pangeran Sri Lela dan Pangeran Sri Ratna dikatakan berpunca daripada tindakan berat sebelah dan tidak munasabah Sultan Saipul Rijal yang telah memberikan pengampunan kepada saudaranya iaitu Pangeran Bendahara Sakam. Walaupun Pangeran Bendahara Sakam telah didapati bersalah kerana melarikan anak perempuan Pangeran Sri Lela yang pada ketika itu sedang bersanding dengan anak Pangeran Sri Ratna. Meskipun peperangan yang berlaku di antara Brunei dan Sepanyol ini telah mendapat sokongan daripada dua pembesar tersebut, namun penaklukan Sepanyol ke atas Brunei kemudiannya telah berjaya dipatahkan oleh Pangeran Bendahara Sakam bersama-sama lebih kurang 1,000 pahlawan yang telah bangkit menyerang kubu-kubu tentera Sepanyol dan merancun sumber minuman tentera Sepanyol. Selepas 72 hari, Sepanyol cuba bertahan di Kota Batu. Akhirnya mereka terpaksa keluar dari istana dan berundur ke Borneo Utara akibat daripada banyak tenteranya yang tidak mampu untuk bertahan serta ramai yang telah mati akibat keracunan. Namun, kesahihan perkara ini tidak dapat disahkan kerana peristiwa ini hanya terdapat di dalam catatan Sepanyol. Terdapat juga sumber mengatakan bahawa peristiwa ini sengaja diada-adakan oleh pihak Sepanyol kerana ingin menutup malu di atas kekalahan mereka terhadap serangan balas Pangeran Bendahara Sakam dan pengikut-pengikutnya. Wallahualam. Walau bagaimanapun, perlu kita fahami di sini bahawa biarpun tidak wujud rancangan sulit di antara Pangeran Sri Lela dan Sepanyol, tidak bermakna Sepanyol tidak mempunyai sebab lain untuk menyerang Brunei. Hal ini dilihat apabila Sepanyol sememangnya mempunyai keinginan untuk menyebarluaskan ajaran Kristian di Borneo, terutamanya di Filipina. Sepanyol beranggapan bahawa seandainya Kesultanan Brunei masih lagi berkuasa, pihak Sepanyol akan menghadapi kesukaran untuk mengkristiankan penduduk di Kepulauan Filipina. Sebelum pihak Sepanyol meninggalkan Brunei, mereka telah dengan sengaja membakar masjid dan memusnahkan makam Sultan Bolkiah serta mencuri harta benda Sultan dan rakyat Brunei. Pada 4 Mac 1579, pihak Sepanyol telah kembali menyerang Brunei sekali lagi dan pada kali ini diketuai oleh Kapten Don Juan Arch di Sardinil. Walau bagaimanapun, akhirnya pihak Sepanyol terpaksa berundur kerana melihat pertahanan Muslim Brunei yang tidak sesekali pernah mengalah walaupun hanya untuk menerima padri Kristian di Brunei. Kali ini pihak Brunei memang telah bersedia dengan angkatan mereka dan hal ini amat menggerunkan pihak Sepanyol. Berikutan kekalahan di Sunday di Brunei, beliau telah mengarahkan Kapten Esteban Rodriguez di Figa untuk meneruskan perjalanan ke Sulu dan menawan Sulu agar dapat menyekat pengaruh Islam dari Brunei. Serangan ke atas Sulu telah berjaya apabila Raja Sulu menyerah diri kepada pihak Sepanyol. Kemudian, di Sunday memerintahkan armada tersebut untuk menawan Mindanao pula. Tujuannya adalah untuk melemahkan kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Brunei dan pengaruh Islam supaya agenda meneruskan dakwah Kristian dapat dilakukan oleh pihak Sepanyol. Tetapi, Kapten Esteban tidak mampu untuk menundukkan Mindanao yang ternyata lebih hebat dipertahankan oleh orang-orang Melayu Islam di sana. Pada tahun yang sama juga, pihak Sepanyol telah kembali menyerang Mindanao yang telah diketuai oleh Panglima Perang yang baru iaitu Kapten Gabriel de Rivera. Apa yang berlaku di Brunei sebelum itu turut juga berlaku di Mindanao. Ini menunjukkan betapa bencinya pihak Sepanyol terhadap Islam. Akhirnya pada tahun 1586, Kerajaan Sepanyol di Manila serta ahli-ahli penasihat Kerajaan Sepanyol telah mengutuk tindakan yang telah dilakukan oleh Dr. Francisco di Sunday. Kerajaan Sepanyol juga telah mengarahkan agar segala harta benda, kapal-kapal, senjata-senjata api yang telah dirampas masa serangan ke atas Brunei dipulangkan kembali kepada Kerajaan Brunei. Dan satu dekri telah dikeluarkan agar disanding bersama kuncu-kuncunya untuk membayar balik segala ganti rugi terhadap kerugian yang telah ditanggung oleh Brunei akibat perang tersebut. Walaupun berundur dari Brunei, Sepanyol telah berjaya menghalang Brunei daripada bertapak semula di Luzon. Beberapa tahun kemudian, hubungan di antara kedua-dua negara tersebut telah kembali baik dan Sepanyol kembali berdagang dengan Brunei. Ini telah dibuktikan dengan surat daripada Don Francisco de Guzman yang merupakan Jeneral Manila pada tahun 1599 yang telah meminta hubungan di antara Sepanyol dan Brunei untuk kembali normal semula. Berakhirnya perang Kastila tersebut juga membolehkan pihak Sepanyol untuk menumpukan perhatian mereka kepada perang Sepanyol-Moro. Kesultanan Brunei tidak lagi menjadi empayar di laut dan akhirnya telah bertukar menjadi negara kota dan mengetepikan sebarang dasar perluasan kuasa yang berlaku seperti sebelum ini. Dasar baru yang berhati-hati yang berterusan Brunei di dalam sebarang urusan mereka dengan kuasa Eropah membolehkan Brunei bertahan dan menjadi negara politik Islam yang tertua dan berterusan sehingga ke hari ini.
Brunei tetap mengekalkan keadaan Islamnya sehingga ke hari ini berbanding wilayah-wilayah Islam yang lain yang telah dihapuskan. Bagaimana Brunei boleh bertahan? Hal ini adalah kerana sejak dari awal lagi mereka tidak pernah mengizinkan langkah pertama dan tidak menyerah walaupun sejengkal, serta tidak pernah berganjak walaupun sedikit pun pendirian mereka demi mempertahankan agama Islam.